Welcome to Skull Republic Baba Podcast. Hari ini adalah podcast pertama kita dan tetamu undangan kita hari ini adalah kita ada founder of Papa Barbershop. Kita ada Papa Carlos. Yo. Let's go. Another one, kita ada yang ni pun special guest kita juga. Kita ada Ayit daripada Jaw Drop Barbershop. Let's go. So hari ni apa yang kita nak borak sebenarnya ni? Ini first kita punya podcast untuk Baba punya podcast. Apa yang kita nak borak hari apa ni? kita nak borak ni? Ada benda penting ke sampai kita nak kena jumpa 3 orang ni, Pak? Tak, aku banyak masa lagi ni. Kenapa? Kenapa kita nak hari ni kita berjumpa tiga ni, ada sebab ke? Memang ada kerja ke apa sebenarnya? Title kita untuk hari ni punya podcast podcast kita punya tajuk sangat interesting. Dia punya title dia adalah Baba Kampung versus Baba Bandar. Oh. Sensitif Sensitif tak sensitif lah. Tapi benda ni memang kena rungkai lah for me. Memang kita kena borak. Kalau Boleh? tak ada orang lain yang akan borak pasal benda ni. Okay? Baik tak? Boleh on. So kejap lagi kita akan bagi soalan-soalan untuk korang jawab. Dan ada benda yang korang boleh kupas. Sebab korang ada dalam position tu. Korang ada dalam situasi tu. Even sekarang masih lagi, betul? Betul. Even Papa pun masih lagi menggunting kan? Yep. Baru-baru ni kita di apa orang kata digemparkan dengan satu haircut Nakata yang quite viral that time. Wow. Tapi yang Papa kata sekarang potong lagi, tapi rasanya yang last kali Papa potong kat hajat tu je lah nak kata. Itu yang last potong, tapi ada lah gunting rambut. VIP punya klien. Tak. Member terdekat lah. Member Jarang terdekat. sangat tapi ada. Tapi tipulah tak gunting terus kan. Ya, betul. Mesti ada seorang Ada. dua. Aku pun macam tu juga. Kalau rasa tak nak gunting, at least ada. Jadi kalau orang buka dua. ni ada gunting dalam ni. Mai kat dalam hati. Jadi kalau buka ni kan. Jangan buka dulu, Pak. Sabar. Kita habiskan dulu podcast ni. Jangan buka dulu. Kita sopan ni. First podcast ni, jangan sampai buka Okay. baju. Alright, so yang recent punya masa Papa battle dekat Hajat tu, Papa buat Nakata. So ramailah orang makin lama makin kenal Papa. Kalau maybe dulu orang-orang lama je yang kenal Papa, sekarang maybe orang baru pun dah mula kenal Papa. Dengan maybe sebab viral video tu kan. Okay. Even same goes dengan Ayit juga. Something happen, dia punya video dah blow dekat TikTok dan something macam tu. Orang mula kenal. So hari ni kita panggil dua-dua ni untuk berbahas soal Baba Kampung versus Baba Bandar. Tapi bukan kita nak bagi korang lawan. Bukan bagi kita nak lawan, tapi kita nak korang kupas, bagi tahu situasi Pendapat apa lah, sebenarnya yang apa terjadi. pendapat lah. Yes. Okay. So tanpa melewatkan masa, jom kita kupas satu-satu. Jeng 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 macam tu kan. Tapi tapi before tu kan, kita dah boleh nampak dah siapa Baba Kampung kat sini. Sebab Akulah ni. kalau ingat Okay. kalau kita tengok video viral tu kan. Panas Video ni. viral nak kata hajat tu kan. Papa potong rambut nak kata tu pakai baju pagoda. Baju pagoda. Slipper. Betul. Dia betul mencabar lah. Betul kampung. Betul kampung. Baik. Okey, tak apa. Kau tunggu lepas ni. Kau tunggu kampung. Okey. Tapi Pak, dia kalau cerita pasal pakaian sebenarnya banyak orang yang macam tu. Banyak Even je. pakai slipper ke apa ke. Tapi tak apa. Hari ni kita akan ceritakan apa sebenarnya terjadi dan kenapa Papa buat macam tu. Sebenarnya Papa ada pilihan time tu kan. Kita sekarang ni kita berbalik kepada Baba Battle Hajat masa tu. Okey, Papa waktu gunting tu rambut nak kata sebenarnya apa yang terjadi? Macam aku dengan Firdaus ada watak. Ada drama. Jadi yang memerlukan aku pakai macam tu. Sebab tu pakai baju pagoda dengan slipper. Hang Papa salah aku. Hang Papa maksudnya watak dia, Hang karakter Papa. dia. Okay. So malah nak tukar pakai terus baju tu je lah. So okey je. Seharian lah pakai baju tu kan. Seharian. Oh, maknanya benda tu dah di-plan sebenarnya. Yes. Memang kita dah rancang awal macam aku hari ni pakai baju pagoda, aku nak bagi karakter aku on kau-kau punya. Betul. Hang Papa Hang Papa. Hang waktu tu. Papa. Bukan hang. Dia yang best Aziz yang time yang kan video tu viral. Okay. Lepas tu yang komen-komen kat bawah tu yang paling best aku tengok. Yang komen paling best yang saya ingat aku, dia cakap, ni pakcik mana potong rambut ni? Potong rambut sampai potong depan ni nak kata. Dia orang tak tahu kan nak kata tu kan. Tapi just nak highlightkan Papa tu pakcik. Okay, so itu sedikit sebanyak lah Okay, sekarang kita kupas tentang Baba Kampung, Baba Bandar. So first question is bagi pendapat Papa dengan Ayat lah definition, bukan definition lah. Macam bila kita sebut Baba Kampung, Baba Bandar, apa sebenarnya yang korang rasa sebenarnya? Adakah benda ni elok ke, okey ke, dan apa sebenarnya yang terbayang kat kepala korang sebenarnya bila kita sebut Baba Kampung, Baba Bandar? Okay. Sila. Ayat dulu ke aku dulu? Apa-apa dulu.
Okay, dulu so lah, aku Papa dulu. mewakili barber kampung ya. Dia tak ada wakil mana-mana pun. Pak, Okey, kita cuba beri. Okey, Be fair lah, be okey. fair. Aku Okey, takut ni. Okey, barber kampung. Bagi aku, pendapat aku, kat mana ada orang, kat situ ada rambut. Betul? So, bila ada rambut, mesti ada tukang gunting rambut. Betul? So, kalau tak ada tukang gunting rambut di kampung, siapa yang nak gunting rambut mereka? Betul. Macam tu. Ah. Satu. So, dan satu lagi, kalau semua orang ke bandar, siapa nak duduk kampung? Betul. Betul tak? Jadi memang perlu barber kampung ni. Okey? Dan tak semua orang nak duduk bandar. Betul. Tu ya, itu pendapat aku lah. Jadi walaupun dia barber kampung ke barber bandar ke, yang penting dia buat yang terbaik untuk customer dia. Kan at the end of the Tetap day, dapat duit. betul, at the end of the day kita semua sama je. Memberikan Potong servis rambut, Memberikan kita servis. berborak dengan customer biar customer tu happy. Semua kita punya angle sama, nak Bagi benda dia yang sama. handsome. Bukanlah nak apa tu, nak rosakkan rambut dia ke apa, tak ada. Kita semua ada Tak pernah lagi aku matlamat yang tengok sama. barbershop buka kedai gunting merosakkan rambut. tak ada Tak lagi ada. kan. Semuanya kedai gunting Kita rambut. semua ada matlamat merapikan yang sama. rambut. Betul. Barber Setuju? semua ada matlamat yang sama. Yang kita potong rambut customer ni supaya dia nampak handsome, supaya dia ada confidence tinggi lepas keluar daripada barbershop tu. Tak kisahlah bandar ke kampung, semua sama je. Tapi kalau bercerita tentang barber kampung, macam orang yang tak ada orang kata apa, experience dekat kampung, dah memang dah biasa duduk kat bandar, even dia grow dengan industri barber di bandar. So bila kita cakap pasal barber kampung, ada something yang dorang rasa macam ada gap. So daripada kau sendiri, kau rasa bila kita sebut barber kampung, apa yang kau terbayang sebenarnya? Kau terbayang apa, dia gunting kat bawah pondok ke? Boleh kata macam tu juga. Serius dah? Ada. Aku seriously tak pernah nampak. Aku sebab mak aku mak aku lahir kat Kelantan dan membesar kat Kelantan, dan aku pernah pergi Kelantan dan tengok situasi barber kat sana. Oh. And ada, masih Lebih ada. kurang macam tu? Masih Oh ada. my god. Masih ada. Dah ada yang pondok kecil, tapi yang bawah pokok kelapa dah jarang nampak, tapi aku rasa masih ada kat bahagian-bahagian kampung. Ke macam mana Papa? Papa rasa ada lagi tak? Ada banyak. So, Ada banyak aku lagi orang kan? yang suka berjalan. Betul. Bukan kat Malaysia saja, luar negara. Aku pernah pergi Vietnam, tepi satu jalan tu, orang tukar gunting rambut yang letak cermin, lepas tu kursi, itu saja. Ramai. Itu kan tepi jalan lah. Ya, Tepi jalan? di Ho Chi Minh. Masih ada. So bagi aku benda ni seni. Kat mana-mana pun kau boleh buat duit. Dan itu yang menariknya. Okay. Jadi barber ni yang aku suka, kita tak perlu banyak perkara. Maksud aku ada gunting, ada sikat, Tools boleh gunting cukup. rambut. Yes. Ada skill, boleh gunting Dan rambut. satu Betul? lagi, jangan kita fikir semua manusia dalam muka bumi ni nak rambut style. Tak ada pun. Itu yang aku perasan lah. Kalau yang macam tu perasan. Azri Walton nak gunting kat mana? Takkan dia nak kena pilih. Aku nak kena pergi Joe Barbershop. Ya, betul. Banyak je, bukan banyak, ramai je nak potong pendek, kemas dah. Dia tak ada masa nak potong line-line ke skin fade. ke apa, betul. tak ada pun. Standard corporate lah. Yes. Standard memang kemas punya potong tak ada lah. Tak semestinya skin fade dia selalu, tak semestinya nakata selalu. Alright. Okay. So kalau itu tadi barber kampung. So barber kampung ni actually kita bukan nak merendahkan. Kita nak bagi tahu sebenarnya barber kampung ni ada dan sentiasa akan ada. Dia takkan tiba-tiba barber kampung tak perlu dah ada sebab barber moden dah ada. Kita dah ada barber shop tu konsep macam ni barber kampung dah tak payah. So sekarang kita bagi tahu yang barber kampung sebenarnya memang kena ada dan dia perlu pun. Dia bukan benda yang sepatutnya orang macam tu kan. Okay. So kita cerita pasal barber bandar. So bila kita sebut pasal barber bandar, of course yang macam kita dah familiar dengan konsep barber bandar. Tapi bila kita sebut dengan pasal barber bandar, apa sebenarnya yang kita terbayang betul-betul sebenarnya definition of barber bandar sebenarnya? Definition Why not kita tanya Papa dulu. Definition barber Okay. bandar ni macam mana? Okey, macam aku cakap lah, bila kita duduk di bandar atau okey ni pendapat aku. Bandar biasanya lebih apa, urban. Oh, okey, urban. Biasa Okey. kampung. Okey. So bila duduk bandar ni, orang banyak yang nak smart, nak rambut warna kuning ke, warna hijau ke. So jadi kat situ permintaan banyak menu lah senang cerita. Banyak menu, betul. Okay, so Banyak bila pilihan. jadi barber bandar ni, kau perlu banyak Tahu perkara. ni, dah tahu Nak ni. kerinting rambut ke, keratin semua. Betul. So barber kampung ni tak banyak. Dia just pendek, kemas macam tu je. Ah. Jarang. Bukan tak ada, jarang barber kampung ni dapat Provide customer benda-benda macam ni
yang datang sini nak rambut Saya nak hijau lah. Tapi kan? Papa betul ke betul ke orang-orang kat kampung tak ada yang nak color rambut, tak ada yang nak rambut macam Macam Aziz cakap ni? tadi, bukan tak ada tapi kurang. Tak Kurang. tak Betul. seperti barber bandar. Betul. Macam tu. Bila kat bandar kau buat yang tu orang tak kisah sangat. Betul, Tapi di betul. kampung kau buat yang tu, habis satu kampung tengok kau. Betul. Serius tak? Faham? Betul. Betul lah apa yang Papa cakap. Saya pun setuju juga. Sebab aku rasa barber kat bandar ni dia kena lagi jadi hybrid. Apa maksud hybrid ni? Dua-dua boleh. Kau kena tahu semua benda. Ah. Not only kau tahu potong rambut, kau kena tahu macam nak bagi facial. Kat kampung ada facial. Buat facial Papa. Papa rasa. Okey, kampung ni ada banyak jenis lah. Bagi aku kampung yang dia lebih kepada bandar, maksudnya berdekatan bandar, luar kampung bandar. yang betul-betul hulu. Oh. Kan? So banyak ada peringkat dia. So mungkin kampung-kampung Betul, yang betul. lebih kepada Setuju. bandar tu dia ada benda tu. Betul. Tapi kampung yang betul-betul ujung mungkin tak ada. Memang tak ada. Betul. Dan Betul. bergantung pada lokasi sendiri. Betul. So kalau kita berbalik pada barber hybrid ni, so kita kena tahu macam mana nak buat facial, nak buat scalp treatment, Everything. kena buat All in one. Betul. Yang kau buat ni panggil apa ni Aziz? Perming Perming, Ha. kena tahu color rambut. So sebab permintaan kat bandar memang banyak benda-benda macam tu. Yang lain daripada lain. Satu lagi. Contohlah kalau kita fikir kalau kita duduk kampung lah kan. Kita buat rambut-rambut nak pergi mana? Aku tanya korang. Betul juga. betul Awet-awet juga. kampung ada. Kan? Betul juga. Nak pergi Ada mana? orang awet kampung nak tengok. Iya. Habis tu? Tapi satu tu je yang ada pun. Yang biasanya kalau kita kat KL, korang kat KL, korang nak style-style, nak pergi mana-mana jalan ke, pergi Bukit Bintang ke, pergi mana-mana lah kan. Mesti nak style. Tapi kat kampung kat mana? Betul. Saya ingat lagi masa saya dekat college dulu. Saya dulu study dekat Rompin. So Rompin ni ulu yang macam Papa cakap tadi tu belah ujung. So masa tu saya baru color rambut saya warna brown Brown, bukan warna hijau, warna bleach ke apa. Warna brown. Satu tempat tu semua tengok saya macam saya buat jenayah. Itu yang faham. Papa cuba gambarkan. Dia kata maybe ada, maybe demand tu ada tapi sikit. Satu lagi kebiasaan orang, culture orang tu mungkin tak biasa. Betul tak? Betul. Aku pun pernah merasai benda tu tak? Kan? Sebab aku color rambut tak warna brown dan aku pergi majlis kahwin kawan aku dekat Terengganu. Aha. Pergi situ semua tengok aku. Satu kenduri tu tengok kau kan. Ya Allah. Brown itu- biasa, brown macam biasa. Lepas tu Kita. berbalik kepada barber bandar tadi. Sebenarnya macam ni. Okey, aku ada satu soalan yang aku cuba nak define. Benda tu macam mana satu yang betul? Adakah barber bandar ni dibentuk oleh barber shop tu berkonsepkan bandar ataupun barber tu berpawatakan orang bandar? Mana satu sebenarnya yang definition dia? Kedai tu macam bandar ataupun barber tu bandar sangat? Mana satu yang barber bandar definition dia? Kalau macam ni aku rasa untuk menjawab soalan kau, maybe barber tu konsepkan pada bandar. Maknanya orang tu lah, figure tu. Bukan orang, barber tu, barber shop. Itu soalan aku tadi. Ah. Maknanya kedai tu kalau dia konsep dia macam bandar, so itulah barber bandar macam tu. Susah kan soalan tu kan? Kalau Aku Papa terfikir. Macam mana soalan dia? Okey. Kalau anda kata ada dua choice, satu seorang barber tapi pewatakan orang bandar. Dia memang barber bandar lah, dia di bandar. Dan satu lagi kedai tapi di bandar. Mana satu yang betul-betul dia punya maksud dia barber bandar tu? Adakah orang barber bandar ataupun kedai tu yang Okey, macam bagi bandar? aku bandar kampung ni ini kat sini kita. Betul. Okey, kalau kau ramai je orang-orang kampung yang pergi sampai ke hujung dunia, maksud aku yang berjaya. Oh, betul. Okey. Betul. So, benda tu Macam Papa. mindset kita. Betul. Mindset kita. Kalau kita fikir diri kita kampung, maksud aku kampung ni bukanlah diri kita kampung yang Selekeh tak tahu apa semua bukan, eh? Situlah kita. Tapi kalau kita duduk kampung, tapi kita punya pemikiran-pemikiran yang Ke depan, moden semua kan. So kita semuanya bergantung pada kita punya mindset, kita punya ke sini lah semuanya. So Kita duduk mana pun sekalipun, benda tu tak ada isu bagi Betul. aku. So macam mana pun berbalik pada sinilah Papa kata. Ya, Diri contohlah motivation dia. kalau kau okey bawa bandar kan. Tapi kau nak dia okey ni contoh. Okey. Pengusaha hotel ataupun resort semua kan, dia akan cari tempat di kampung. Okey, tapi dia orang bandar. Betul? Asalnya dia bandar. Orang bandar, tapi bila dia duduk kampung, Okey. dia kena maksud aku kena selami kampung punya style. Betul. Untuk wujudkan Supaya suasana boleh tu. sebati dengan dia punya cara. Yes. Okey, faham? Macam tu maksud aku. So tapi dia still orang bandar lah. Oh, betul lah. Itu macam jawapan yang paling tepat sekali Papa kalau bagi jawapan best lah. dia counter Betul, bagi aku memang orang tu lah kan. Betul. Macam kau rasa? Kalau Adakah konsep kedai tu yang menentukan sama ada tempat tu moden ataupun tidak? Sebab to be honest, kalau contohlah kalau kita barbershop
Satu barbershop kat bandar, satu barbershop dekat kampung. Tapi cawangan yang sama. Tapi dia sangat berkonsepkan moden. Kalau barbershop kat kampung ni, tak tahu lah. Ni apa yang aku rasa. Okay. Kalau barbershop kat kampung ni berkonsepkan moden juga, kira kursi cantik-cantik. Oh, kursi kedai. cantik. Apa ni, Aku dekor. rasa orang pun takut nak masuk. Betul tak? Apa rasa betul tak? Dia macam tak in. Aku sebenarnya lain sikit pendapat ya. Okay. Sebenarnya setiap orang dalam dunia ni, setiap orang mesti dia nak tahu tempat yang selesa, yang cantik. Betul. Ya. Yang seronok, yang best semua. Betul, semua betul. orang. Itu mesti lah. Tentang harga tu itu contohlah, kalau kita pergi satu tempat tu, kampung lah ya. Tapi design yang sangat moden, Bandar. up to date semualah. Tapi kita memang automatik akan rasa mesti mahal semua. Tapi kalau kita pengusaha, kita owner, kita tahu benda tu, kita akan letakkan harga. Betul. Orang tengok. Betul. So kalau contoh aku ni orang yang orang kampung tengok satu kedai yang mewah yang apa, tapi harga ada di situ. Harga kemampu. Okay. Apa kau pergi? Memang of course lah. Benda tu Macam tu. memang Tapi kalau tak ada harga, so benda tu jadi tanya. Betul, memang betul, tak betul. dinafikan lah. Tapi selalunya bapa saya rasa first impression is everything lah apa. Contohlah harga tak letak kat depan kan. Orang takut nak masuk. Betul. So itu atas pengusaha sendiri. Ya, atas kalau owner contoh sendiri. kau ambil tahu benda ni, kau jaga benda ni, kau punya business, kau mesti letak harga. Sebab dan satu lagi, tak letak harga adalah menjadi satu kesalahan di Malaysia. Wah. Ya ke, Bapa? Betul. Waduh, kedai saya tak letak harga. Air tak letak. Kau kena makan pun memang ada harga. Tidak kau memang kena dengan apa? KPD NKK ya. Betul. Baru-baru ni saya ada buat video. Ini Hak satu ilmu pengguna. yang baru ni. Hak pengguna. Ilmu baru apa? Sorry ya bapa, saya 4 tahun dah berniaga bapa. Baru tahu. Ini umum ni. Umum. Aduh, Alamak. ketinggalan lah. Aduh, okey, satu benda yang menarik nanti Bagi letak tahu harga orang. luar. Menonton nanti ni. Betul. Harga Saya penting. baru ni ada buat video tentang hak pengguna. So diorang sebenarnya kalau nak pergi ke barbershop, diorang wajib tahu dulu harga. Even kedai itu sendiri kena provide harga. So, kepada kalau yang tidak, kat dia kira luar menipu sana lah, tu- apa kan? Ha? Tu kira menipu lah kalau tak provide harga, betul? Kau bayangkan, kau tak tahu harga kan? Kau baru masuk sekali kena 150. Tapi bapa kedai saya buka dah nampak harga. Boleh tak? Buka mana? Oh, kena kat Situ dalam. Buka pintu kan. Yang penting ada harga je. Ada Yang harga. penting ada Ya. harga. Dan harga Bukan tu masalah dalam keluar keadaan dalam. orang nampak. Ah. Tak boleh kau sorok kan? Tak boleh. So kedai saya harga nampak. So macam tu, kembali balik semula. Okay. Alright. Bercerita tentang baba kampung, baba bandar. Sebenarnya topik ni hangatnya di mana? Bukan hangatnya di selekeh ke apa tu, bukan. Bagi saya tu tak hangat lagi. Yang paling the most hangat situation is bila cerita pasal baba kampung, baba bandar adalah pasal harga. Ini yang betul-betul orang sensitif sangat berborak pasal benda ni. Even baba pun tak tahu nak buat apa dah bila dapat serangan-serangan macam ni. Kena serangan jantung ke. Ya, betul. So kita pergi ke sorang-sorang dulu berkenaan dengan harga. So bila kita cakap baba kampung, baba bandar, of course benda yang kita lalu dalam kepala otak kita, baba kampung of course lebih way more murah lagi daripada baba bandar. Baba bandar maybe akan mahal lebih sikit lagi. So pendapat bapa untuk situasi macam ni? Okey, ada banyak faktor lah. Betul. Okey, salah satu faktor adalah sewa kedai tu. Di bandar dah tentu mahal. Betul. Di kampung Confirm. mungkin depan rumah dia tak ada sewa. Mahal. Satu. Okey, di bandar memang kena ada lesen. Okey, semua. Di kampung mungkin tak ada. Bukan tak ada lesen, tak ada lesen. Tak siapa nak datang check. Mungkin juga. So benda tu mempengaruhi harga juga. Okey. Dan di bandar decoration kedai memang kena menarik. Betul. Persaingan banyak. Oh, sebenarnya. banyak. Bandar Okey. banyak. Dan barber tu sendiri pula mesti nak kena pakai kemas. Kemas, betul? Semua tu modal. Modal, betul? Okey, di kampung bukanlah aku tak kemas tapi biasa-biasa sajalah. Macam tu. So benda-benda tu semua pengaruh. Betul. Okey, untuk kita buat kedai kita lawa, untuk kita pakai pakaian cantik yang branded memang perlukan duit. Betul. So Betul. duit tu datang daripada customer. Customer tu bayar dengan harga yang kita rasa dapat untuk kita pakai baju yang kita cantik tadi lah. Bapa cerita detail, bagus. Yes. Baru orang Itu nampak. salah satu dia. Dan satu lagi, bila di kampung, okey, bukan gunting rambut je murah. Benda-benda lain pun murah, makanan semua murah semua. Betul. Jadi Living cost lah Living cost tu rendah. yes, Taraf hidup, rendah taraf semua hidup. tu. Jadi kalau kita nak cari mahal pun kita tu yang membuat orang kata kau cari mahal ni nak gimana ni? Betul. Kan? Betul. Kan? So, kau still kat sini saja. Tapi di bandar ni orang tahu benda tu. Ah. Kan? Aku nak sewa rumah dah berapa, kondo
Dah orang bandar. Betul? Nak kondo yang ada kolam renang Kalau semua. nak gym semua. Kan? Kereta tak nak mengalah. Minum kopi memang tepi jalan memang tak ada. Orang kampung tepi jalan. Betul? Korang Starbucks. Siapa Betul tak? So benda tu dah banyak pakai duit. Betul? Betul. Betul Itu juga. pendapat aku. Salah. Yalah. Antara faktor dia Antara faktor-faktor dia. Dia relatable sebenarnya Pak. Betul. Apa yang Papa cakap tadi tu berkenaan dengan living cost, berkenaan dengan kos nak sara kedai tu sendiri pun dekat bila kat kampung kat bandar memang berbeza. Betul. Sebab Papa sendiri ada experience. Kita tanya orang yang ada experience, jawapan dia memang akan lain. Macam aku sendiri pun first time dengar jawapan yang macam ni daripada Papa. Selalu kita tanya pasal harga mesti jawapan nak menganjing je Pak. Betul. Menganjing je jawapan tu. Betul. Macam kau pula Yet. Kau selaku wakil kepada bapa-bapa bandar bagi kau lah bila kita berborak pasal harga, even kau sendiri ada masalah kan? Kalau kau willing untuk share apa yang terjadi baru-baru ni pasal harga. So orang komplain semua tu kan. So kau cuba cerita sikit pendapat kau tentang in terms of harga bapa bandar. Harga bawah bandar seperti macam Papa ulaskan benda tu kan. Memang banyak faktor lah. Satu sebab sewa. Lepas tu satu sebab style barber tu sendiri nak kena pakai kemas-kemas. Semua Papa dah rungkai kan. So tak ada apa nak rungkai kan. So kalau pasal macam mana yang apa tu, yang masalah harga, yang satu lagi apa yang aku boleh cakap, Kalau dia ambil contoh dekat kedai kau sendiri, based on situation yang pernah terjadi pasal harga ni, aku believe setiap barbershop di bandar akan ada menghadapi situasi ni. Orang komplain disebabkan harga. So kalau macam pendapat aku rasa kalau kedai dekat bandar ni, dia memang tak ada harga yang standardized tau. Dia starting memang kalau kat bandar ni 20 sampai ke 50, sampai ke 100, 100.5 pun ada. Betul. Kalau kat bandar maybe 15, 50, Betul. 13, RM10. Sebab tu orang akan selalu petikaikan pasal harga. Setuju tak? Aku ada pendapat aku sendiri Okay. Pasal harga memang betul benda Sila, Pak. sensitif semua kan. Sensitif, Tapi dalam perniagaan yang aku tahu, kita ada target market kita. Nah, Okey. target market. Jadi contoh kalau aku letak harga RM50, aku tahu siapa target aku. Okey, dan aku akan bagi dengan harga RM50 apa yang dia dapat. Macam tu. So yang penting sekali, okey, contoh letak harga berapa pun kan, biarlah benda tu berbaloi untuk customer dapat daripada kedai kau. Tak guna kau letak mahal tapi tak dapat. Orang akan apa ni, harga RM50 dapat macam ni, kedai aircon pun panas, kotor. Tapi kalau kau letak harga RM50, bagi aku contoh RM50 lah, dia datang dia dapat muzik sedap, duduk selesa, kursi empuk, barber kemas, kedai bersih, cermin tak kotor. So dia bayar benda tu, dia macam okey lah. Sama macam kita makan hotel. Betul. Okey, makan hotel dengan makan biasa-biasa. Kedai mamak Okey? tu kan. Biasa-biasa. Bila kau ke hotel, okey, kau duduk, orang letak air, tuangkan air untuk kau. Makan Selesa lah. dia punya pinggan pun pinggan mahal, besar. Lepas tu kau bayar pun tak boleh komplain. Macam tu. Tapi cuba kat kedai tepi jalan yang lalat penuh, contohlah bayar 50, mesti kau tak puas hati. Sama dengan gunting rambut juga. Betul. So target kau siapa? Kau target yang RM10, customer RM10, kau bagi yang RM10 punya harga. Servis. Macam tu. Betul. Aircon satu, Macam berhabuk, contoh. Macam kedai saya saya pernah kena counter dengan orang-orang yang macam kedai saya harga dia RM30. So dia datang, kenapa potong rambut harga mahal sangat? Lepas tu saya selalu jawab kat diorang, tak apalah, terima kasih sebab harga kita orang mahal. Maybe ini bukan tempat abang kot, abang just boleh pergi potong kat tempat lain. Tak boleh cakap macam tu. Tak boleh Minta cakap macam tu. maaf, tak boleh. Kalau papa nak okey, kalau counter cakap macam minta maaf bang, memang harga ni harga kami, tapi kalau contohnya tak sesuai minta maaf. Tapi kalau aku tak apa bang, abang boleh gunting kat sini dengan harga abang nak, cuma minta maaf. Cuma aku pernah buat benda ni. Cuma yang ni saya lebih kepada membantu je lah. Tapi untuk akan datang memang kena harga yang ni sebab itu harga kami dan dah dipersetujui oleh semua dalam ni lah. Bagus. Okey. Macam tu. Jadi cakap tu je. Tak boleh reject Pak. Sebab apa? Bila kau bagi dia, cuba kat kedai kau gunting kan, maksudnya dengan walaupun kau kata mahal tapi kau kata tak apalah bayar, dia kata RM10, tak apalah ambil RM10 kan. Tapi lepas dia gunting, dia tahu sebab tu harga dia. RM30. Okey. Okey.
So dia akan datang ataupun dia akan minta maaf bang, saya tak tahu pula kedai ni macam ni. Memang sesuai lah RM30. So kau akan padam dia punya mindset. pemikiran dia. Betul lah. Papa main Papa game dia panjang sikit. So Kita long term. sebab tu ada orang pernah kawan saya dulu dia pernah datang kedai, dia kata macam ni nak kalau boleh sebab customer yang masuk kat kedai kita yang customer yang nak masuk kedai kita tu dia membawa satu rahmat. So kita kena terima je lah semua Tak ada rasa tidak. Siapa tak orang kira gila usia, pun. tak kira bangsa, betul. terima je. Terima sebab kita berniaga. Betul. Okey, aku selalu bagi tahu kat staff aku. Ya. Kita tengok doktor. Doktor ya. Bila customer patient datang, okey, dalam keadaan kaki luka-luka ke apa ke sakit je ada tak pernah aku tengok gigi aku pergi tempat lain dah. Tak pernah tak ada, pun. tak. Kau Melayu ke India ke Cina ke, doktor layan sama saja. Betul. Dalam keadaan kaki kau dah macam-macam lah contoh kaki apa-apalah accident dalam keadaan macam mana pun. Ada dia tolak. Tak ada. Betul? Sebab apa dia tak tolak? Memang kerja dia macam tu. Oh. Kerja dia merawat orang. Tanggungjawab dia So kerja kita gunting rambut bagi handsome orang. Kenapa perlu tolak? Betul. Betul, faham. Setuju? Yes. Berbual pasal harga, saya ingat lagi dulu di saya punya TikTok ada blow satu konten pasal harga. Kita tanya baba-baba harga. Masa tu kebetulan kebanyakan baba kat situ baba bandar. Jadi harga-harga dia kalau baba dengar apa macam belagak betul orang ni. Aku pun tak letak macam ni kan. Ada 80 macam tu lah. So penuh komen yang cakap bukan pun ada yang pasal compare kedai tu dengan kedai ni lah, kenapa murah, kenapa mahal, markup semua. So memandangkan video tu pun banyak komen yang tak di-reply lagi. Eloklah kita baca sikit lah komen-komen yang ada untuk anda respon. Silakan. Boleh. Sila. Berborak pasal target market tadi Okey. Memang betul lah cakap Papa. Tadi ada yang komen, aku nak yang 20 je, tak kisahlah. Aku bukan nak rambut lawa-lawa pun. Betul, aku setuju. Kan sebab macam Papa sendiri, sepanjang Papa jadi tukang gunting, adakah berapa persen je sebenarnya klien yang betul-betul dia ni memang trending gila rambut semua, dia tahu trend, memang dia follow the trend, berapa persen sebenarnya Pak? Okey, dia mengikut usia juga sebenarnya. Okey. Waktu dia muda memang dia nak style. Waktu dia dah berumur, dia dah tak fikir style, dia kurang. Selalunya macam tu Pak. Selalu macam tu dia ada banyak, bila makin usia orang lagi banyak tanggungan dia, lagi banyak tanggungjawab dia, lagi banyak benda nak kejar. Betul. Muda orang tu dia tak banyak fikir. Betul. Dia nak personality dia je dia Yes. pentingkan. Tak ada Baju, lain. rambut. Okey. Dia tak payah bayar bulan-bulan ni, tak payah banyak bil semua. Tapi lagi berumur orang tu, so rambutnya sebab tu kita tengok rambut botak tengah tu dia biang aja. Rambut satu style je Dia tak Bapak. kisah, dia nak pendek, nak kemas, pakai sikat ke apa, pakai minyak rambut ke, tak pakai pun biang. Settle. Ada banyak benda nak buat lagi sebenarnya. Hmm. Okey, banyak jadual-jadual lagi, anda macam-macam lah lagi. So orang muda ni tak banyak tanggungan dia. Tanggungjawab dia kurang. Macam tu. Setujulah Bapak, saya setuju benda tu. Yeah. Baru bila Papa cakap sini baru saya nampak betul lah benda tu. Orang muda memang macam-macam, dia nak color rambut tu lah, nak buat perm lah, nak simpan panjang so botak pendek balik, buat macam-macam. Ada yang buat air menitik-nitik, buat tattoo. Okey. Dah tua. Betul. Memang rambut satu pesen. Okay. Tak ada Orang tukar. muda dia nak perhatian. Betul, seriously. Betul. Okay. Orang Nak market. Orang berumur ni dia lain sikit. Perhatian dia nak kereta. Lagi besar kereta dia, lagi besar motor dia, lagi dia rasa begah. Macam tu. Itu lain. Jadi orang muda Dengar, ni, Aid. orang muda lagi stylo dia, walaupun beli dekat Danau ke kan, kat Uptown ke apa kan, lagi dia rasa macam Lagi dipandang. confident lah. Lagi rasa dipandang. confident. Contoh. So benda ni berbeza. Sebab kau akan rasa nanti, akan datang kau akan rasa. Satu hari nanti rambut korang akan warna hitam. Betul. Satu hari sekarang rambut korang warna hitam dan kau tak akan pakai baju oversize lagi. So di antara Kena juga. Betul. Oh, semua kena juga ni. Okay, Aduh. bila kau muda, kau nak pakai kereta manual. Bila kau dah berumur, kau nak pakai kereta auto. Ya. Confirm. Dulu sebab kenapa Pak? Sebab dulu muda-muda kenapa nak pakai manual? Laju. Oh. Memang laju nak tebus saja. Kan? Tengok kan macam kau naik motor kan. Sampai traffic light tengok ke kanan. Kan banyak-banyak orang tengok kita, mana ada. Sekarang ni bila kau berumur kau nak naik Harley, relax, santai. Kau tengok kanan. Tak kena naik Ali. Sebab apa? Kau tak payah tengok ke kanan. Kau tahu orang tengok kau. Faham. Macam tu dah. Kita okey bila tua ni untuk kepuasan lah senang cerita. Untuk Bila- kepuasan peribadi kita. Untuk orang muda ni untuk bagi orang lihat kita. Impress orang Sebab tu lah orang-orang muda ni
pakai baju jaket tebal-tebal lah besar-besar walaupun tak selesa, tapi demi nak bagi orang tengok kita pun sanggup pakai pakaian yang tak sesuai dengan Betul. kita. Ada betulnya. Setuju? Yes, betul. Kalau pergi dekat pavilion saya faham macam tu lah. betul. Pakai jaket tengah panas. Tapi tak kan. style punya masalah salahnya. Alright. So, Berbalik kepada harga. Okey, kali ni untuk kau Yet. Kau start buka kedai tahun bila? 2019. 2019. Okey. So, dekat sini ada komen dia kata, bapak aku dah 20 tahun gunting rambut. Harga daripada tahun pertama bapak dia gunting rambut sampai tahun ke-20 maintain RM10. Oh wah. Kau rasa wajar ke trend kenaikan harga untuk gunting rambut? Sepatutnya dia kena menaik ataupun dia kena maintain? Dia kena menaik. Okay. Saya Menaik. kena menaik. Sebab apa? Lately supaya apa cakap mengarut ni? Astaghfirullahalazim. Minum air dulu. Tak apa. Boleh pause. Tapi apa yang aku nampak ialah sekarang kita punya taraf hidup kita, Papa pun tahu, Haziq pun tahu, taraf hidup bukan makin senang, makin susah adalah kan. Ayam makin mahal, minyak makin naik. Ini politik Nak ni. tak, bukan politik lah. Bukan Tapi ada kita benda belakang, tapi kita cakap benda realiti lah kan. Dia dah tak boleh dah. Harga potong rambut RM10 ni dah tak boleh. Memang kalau lagi-lagi kalau kat bandar. Betul. Sebab kalau harga potong RM10, nak bayar sewa kedai macam mana, nak bayar budak-budak macam mana, Betul. nak makan apa. Tapi pasti akan ada yang komen banyaknya kedai RM10 lagi. Betul. Memang pasti benda tu. Ha. Tapi tak boleh dinafikan lah. Dia macam ni. benda tu. Dia macam ni sebenarnya. Okey. Daripada bapa pula macam mana? Okey, dia macam ni sebenarnya. Okey. Barber yang macam kita semua barang kita je berapa ribu dah. Betul. Okey, yang RM10 tu barang satu tu yang digunakan. Ha. Okey. Itulah yang dia repair hari-hari, dia asah gunting, semualah benda yang sama saja. Betul. So modal dia hanya tu saja. Okey, minyak rambut pun tak pakai. Semua ada saja dah keluar. Serius. Okey. Okey. So tapi macam aku cakap tadi lah, dia memang target orang yang macam tu. Yang nak RM10 dan orang yang RM10 tadi tu yang datang nak gunting RM10, dia pun tahu, dia pun tak nak letak minyak rambut pun. Tak kisah, dia nak pendek saja. Keep it simple. So dia je. datang untuk RM10, dia datang untuk harga RM10 tu dia dapat yang RM10 punya. Macam tu, itu yang aku masukkan. Kedai pun biasa-biasa saja. So sebenarnya dia berbalik pada Papa cakap tadi lah, target market tu sendiri. Target market kita siapa. Okey macam kau barber kan, kau pakai brand-brand yang bagus, minyak rambut yang mahal, semua kan, yang RM10 pakai sembuh air saja. Bezalah benda tu. Betul juga Papa cakap, betul juga. Jadi dia nak tak RM10 ke RM20 ke RM30 tu hak dia. Tu hak dia. Dan dia tahu siapa target dia, dan kerana RM10 tu dia boleh bertahan 20 tahun. So, Betul? So kalau dia boleh bertahan, why not kan? Sama, same goes dengan barber yang provide harga mahal lah for me. Yes. Kalau dia tak boleh letak survive dengan harga tu, dia takkan bertahan. Maknanya Betul. dalam 6 bulan dia collapse lah. Sebab tak ada orang nak gunting dengan dia. Mahal sangat, semua orang kata mahal. Betul? Betul. Macam tu. Jadi yang mahal tadi tu pun janganlah dia letak mahal kerana trend. Jangan. Betul, Maksudnya betul. aku nak level apa, maksudnya dia nak letak Orang lain semua letak 30. level dia tinggi, tak mahal. Tanpa dia ambil tahu pasaran dia siapa. Betul. Itu yang jadi yang bungkus banyak tu lah. Yang tutup sebanyak tu. Lepas tu salahkan orang Melayu. Santau lah, ni lah semua. Aduh, ya, reality. Betul lah Papa, saya setuju gila. Jadi dia bukan berniaga, dia tak tahu market tu. Nanti dah lama dia tahu market. Nanti tu. kata tak sokong Melayu pula kan. Sokong Melayu pula, tak apa BMF apa? BBNU kan. BMF. Buy Muslim First ya. Oh, kurang lah. wih, ini pun politik kat ni. Kempen kak? Macam tu lah kira-kira. Macam tu. Tapi okay, yang ni kita tak nak drag lama-lama bercakap pasal harga. Tapi when it comes to perspektif orang awam, so kita kadang kita bercakap ni antara barber-barber. So kita faham lah apa yang kita cakap sebab kita barber, kita ada dalam situasi tu. Tapi bila kita bercakap tentang perspektif luar, orang awam yang mengatakan ni ada ni. Sepatutnya barbershop perlu ada harga standard like 20-30 je, because some are so overcharged but their service and cuts are not even that good. So ini perspektif orang awam. Kita tak boleh nak deny ni yang ni. Betul. Sebab ini memang perspektif diorang, dan maybe diorang dah alami pun benda tu. Kalau kita deny maknanya kita So bagi korang, bila orang cakap macam ni, macam barbershop sepatutnya bagi aku lah RM20, RM30 cukup. Aku tak faham. kalau lebih-lebih ni semua overcharge. Perspektif korang pula. So untuk perspektif yang kau cakap tu Anzi orang kata harga kena standardize 20-30. Aku kurang setuju lah benda tu. Sebab apa? Kita pergi ambil
pergi ke restoran, mana harga makan semua standardized, semua lain-lain mah. Betul tak? So kenapa dia jadi murah ada mahal? Kenapa dia nak buat harga berbeza-beza? Sebab to me aku rasa barber ni dia buat harga macam yang harga sampai 130, 160 sebab aku rasa dia deserve untuk dapat harga macam tu. Sebab antara faktor-faktor dia, satu kelas-kelas yang dia pergi belajar, education yang mahal-mahal kan. Sebab satu kelas sekarang ni memang susah nak cari yang murah-murah, yang 100, 200, memang 2000 kan sekarang lah. Faham? Yang kedua, memang dia banyak masuk event-event dan dia menang pula dekat event tu. Orang ternama, barber ternama. So kalau orang datang kat dia, dia potong-potong RM20, dia rasa apa, achievement dia macam tak ada value. Macam artis lah, artis kan. Lagi banyak anugerah dapat, lagi mahal harga dia. Itu sebab dia kena, itu sebab orang-orang yang charge mahal tu dia buat macam tu. Kalau kau pergi restoran yang sky dining yang kat atas-atas tu kan, mesti share mahal-mahal, betul tak? Minta apa tu, minta fries RM2. Mana boleh, mesti RM20 yang atas langit pula. Macam tu lah ibarat dia. Dan dia bukan harga kawalan macam gula, Oh minyak. betul. Based on komen dia nak bagi tahu yang macam tu. Sepatutnya dia kata, sepatutnya harga gunting sepatutnya ini. Macam kau sebenarnya harga gunting kau berapa? kat kedai aku standardized semua harga untuk barber RM30. Apa? Dengan What Murah kan? What TF WTF. tapi dengan aku RM50. Wow. Power. Mahal kau. Anugerah apa nama? Tak ada anugerah pun, tapi aku rasa aku banyak klientel. So aku tak nak orang datang-datang cari aku. Aku nak bagi kat demand kau dah mula banyak. Satu lagi kau founder mah kan. Kau babu mesti mah kan. Okay. Kita tanya Papa pula. Kalau Papa orang potong dengan Papa ambil berapa harga? Aku sama je. Serius, sama je. Tak ada beza. Sama dengan kat kedai Papa maksudnya. Sama. Maksudnya apa pun sama. Mesti akan ramai komen puji Papa. Percayalah. Tapi cuma Lock Papa. cuma memang aku dah tak gunting lah. Oh, okay. Tapi kalau ada kawan-kawan terdekat aku nak gunting, harga sama je. Wah, susah macam tu. Tapi okey Pak. Berbalik kepada yang tadi tu. Okey, pendapat Papa pula. Bila orang kata sepatutnya harga gunting memang kena 20-30 je. Tak boleh lebih. Macam aku cakap, aku sama dengan Ayat tadi. Pendapat semua sama dengan dia. Apa yang dia cakap tu, kalau aku cakap pun aku copy ayat dia je. So terusnya. Dah kenyang macam ni Thank you Daus. Sedap Domino's. Okay, so habis. Bercakap pasal harga habis. Sekarang ni coming soon kita akan ada satu sebelum ni kita ada Barber Battle Hairjet. Barber Battle Hairjet kalau aku ingat balik memang besar, memang ramai, cuma ada isu. Sebab kalau aku ingat balik masa tu Papa, kontroversi. Dan even sampai aku sendiri yang join the event terpaksa buat orang kata apa, orang apa tu, macam announcement, nak kena menjelaskan balik apa yang terjadi sebab banyak isu. Nak pula tentang topik kita hari ni, barber kampung, barber bandar. Senang cerita barber luar bandar lah kalau nak sopannya. So diorang cakap pasal judgement, cakap pasal the process, semua kontroversi. So tapi bila kita pandang betul-betul, memang diorang ada gap, diorang ni tau. Diorang ada gap. Sampai sekarang kita boleh nampak benda tu. Barber luar bandar dia dengan geng-geng dia kan. Barber bandar dengan geng-geng dia. Sama juga tempias tu kena even dengan saya, dengan Ayek pun sama dengan So bercakap pasal coming soon punya event. Kali ni punya event, apa keunikan yang kita dapat nampak sebenarnya untuk Barber Expo Asia? Kalau based on yang postmortem yang last time punya Hairjet, ada Barber kampung benda, ada gap. Even masa hair show ke Barber Battle ke apa ke kan, ada isu. So untuk yang upcoming akan datang ni, apa pendapat korang pula? Korang rasa kali ni akan jadi benda yang sama ataupun ada perubahan sikit? Okay, aku cakap dulu Boleh. So okay, bagi aku Hairjet dengan sekarang berbeza. Maksud aku Hairjet tu target dia lain, yang sekarang target dia lain. Tak sama. Okay, Hairjet dulu untuk Hairjet. Okay, memang fokus kepada produk Hairjet lah. Sekarang ni lebih kepada semuanya. So lebih yang kepada tahu organizer dah tak kisahlah, ada bukan saja brand Retrobi saja masuk. Brand lain uppercut semua masuk. So organizer dah dia tak fikir soal dia saja. Mungkin ada orang kata benda ni ini semua keuntungan kepada Retrobi, marketing semualah. Sebenarnya tidak. Benda ni untuk industri. Betul.
Kita boleh nampak sebenarnya bila Bubble Expo Asia melibatkan banyak sangat pihak. Ada Brosh, ada Uppercut macam Papa cakap tadi. Even Manspire pun turun padang. Daripada Singapore, all around the world lah. Nak pula Asia. So bila diorang libatkan benda ni, dah nampak lah sebenarnya there is no gap anymore. Tak ada gap dah sebenarnya. Kita boleh nampak. Tapi benda ni still jadi bualan pa. Still jadi bualan je. Orang still bercakap pasal benda ni, alah diorang ni buat dekat, dah lah buat dekat KL kan. Tak nak pula buat dekat Pahang ke, buat dekat Terengganu ke kan. Nampak sangat diorang nak support geng-geng baba dekat area sana saja. So apa pendapat korang sebenarnya? So, adakah benda tu betul ataupun sekadar orang kata buat mulut orang je? To be honest, kalau kenapa dia buat kat Kuala Lumpur, sebab senang. Dia attract. Kuala Lumpur Kuala Lumpur. pasal penuh. Kuala Lumpur sebab memang itulah tempat tourism kan. Dan ramai hotspot. dan senang nak dapat tempat tinggal, senang nak berjalan. Betul. Lepas tu kalau orang-orang daripada luar Malaysia pun, luar negara, dia akan land dekat Kuala Lumpur dulu. Oh, memudahkan baru boleh orang pergi juga lah. Pahang ke apa semua. Dia kan macam tu. For the time being, yang kau dengar antara negara yang akan join? Yang akan join, yang setahu aku ada Ni negara 9. Negara? Negara. 9 negara. Betul ke? Yang terbaru Korea. Serius lah apa? Yes. Korea? Ui, Korea. Ada Thailand, Indonesia, ada Laos, ada Filipin, ada Ui, Myanmar. Banyak. Yang paling best pasal Bubble Expo Asia ni Bubble Olympic. Bubble Olympic apa Bubble Olympic? Bubble Olympic ni ibarat macam Olimpik. Ah. Tapi dalam bubble ring lah. So Oh. dalam bubble Olympic ni, yang negara-negara yang aku sebut tadi, dia akan berlawan dalam berlawan antara dia orang. Oh my god. Best gila. Dia macam pasal- wrestling lah orang kata sebenarnya. Wrestling. Yeah, Royal Rumble. Dia macam satu nama- Gelanggang. gelanggang, iaitu wakil negara setiap negara. Tapi bukan berlawan bertumbuk, berlawan bubble. Berlawan potong rambut. Yes. Macam tu Wah. konsep dia. Ini naik ke rumah ni sekejap. Naik lagi. Oh, lain macam kau Yang ni. macam ni. Maknanya diorang berlawan antara negara untuk merebut apa? Piala lah. Piala lah. Bubble apa? Piala yang tadi apa namanya? Apa dia? Bubble Olympic. Champion of Asia. Kan? aku tak faham. Betul lah, dia champion sebab dia antara negara Yes, dan negara pula betul, negara champion Asia. Asia. Champion Boleh Asia, kata betul. macam tu. Wah, Kalau kalau kau menang ni Olimpik, tapi kalau aku kan, kalau aku lah, andai kata aku di position baba di bukan kampung lah, luar bandar bila dengar cerita pasal macam ni, sebenarnya aku akan rasa hina dan rugi sebenarnya tak datang. tahu tak apa. Kau tahu tak kenapa? Sebab negara luar datang, negeri tak datang. Negeri luar tak datang. Tak ada. Hopefully tidak lah. Hopefully tidak. Sepatutnya kalau akulah jadi baba luar bandar, aku sepatutnya merangkak datang ke Bubble Expo Asia. Serius. Sebab aku dapat nampak yang the plan kan, apa yang kita buat, even perjalanan nak ke Bubble Expo Asia tu banyak ada benda yang terjadi before lagi. Betul. Registration, kita panggil itu, kita promote ini, kita panggil lagi. Even sampai sekarang masih lagi ada benda baru yang akan datang. Betul. Wah. So to be honest, memang agak sedih lah kalau baba-baba yang kat luar sana ni daripada negeri-negeri lain tak dapat nak turun. Kalau boleh 16, 17, 18 September tu, kalau boleh semua barbershop kat Malaysia kena tutup. Pergi Bubble Expo Asia. Bercakap pasal Bubble Expo Asia ada satu trend yang aku nampak benda ni sebenarnya kurang sihat lah antara baba. Trend yang kurang sihat. Trend yang kurang sihat untuk Bubble Expo Asia. Isu Bubble Expo Asia which is Apa tu? kebanyakan baba, terutamanya baba di Malaysia, yang bila bercerita tentang Bubble Expo Asia, the one thing yang lalu dekat kepala otak diorang adalah bubble battle. The only thing yang kita akan dengar orang cakap pasal bubble battle. Soalan yang balik-balik bubble battle. Ya, bagi korang sebenarnya Bubble Expo Asia ni merangkumi apa sebenarnya? Apa yang dalam kepala otak korang sebenarnya Bubble Expo Asia ni? Show ke? Expo macam jual baju ke apa kan? Sebab kita pun benda tu tak pernah. Ini first time Bubble Expo Asia, first time. So bila cakap pasal benda ni, korang rasa? Ayat. So aku rasa Bubble Expo Asia ni sebenarnya dia nak menampakkan lagi level industri kat Malaysia itu sendiri. So orang nampak Malaysia ni akan meningkat lah. Sebab Level tu naik sikit level lah. naik tu lah. Sebab aku selalu dengar tau benda yang tak best didengar lah. Industri bubble kat Malaysia ni ketinggalan. Tak keep up dengan industri lain. Betul, aku Even boleh dengar. negara jiran lagi padu daripada kita. Aku rasa sebenarnya semua sama je. Betul tak? Betul. And then yang paling best pasal Bubble Expo Asia ni dia apa
Barber Expo Asia ni dia one stop center sebenarnya. Okey, yang tu aku nak sebut tadi. Okey. Itu yang aku nak sebut tadi. Ya, yang menghubungkan barber seluruh Asia terutamanya. Seluruh Asia, betul. Okey. Wow. Jadi kenapa mereka ni barber kampung ke bandar perlu datang, sebab ini waktunya kita bersatu. Okey, barber baru, barber lama, barber tua, muda, semuanya datang bukan hanya untuk battle. Betul? Okey, untuk meraihkan Betul? sebenarnya nak tunjukkan kepada dunia luar, terutama barat, Betul? yang Asia ni ada. Betul, industri barber di Malaysia ataupun Asia bukan industri yang cikai-cikai. Betul. Lepas tu kita buat benda ni. Betul. Kalau cikai tak ada expo. Betul? Buat pasal malam je lah. Betul. Sebab sekarang kita punya trend dekat barber industri kita ni, kita banyak tiru negara luar, negara kat Europe. Kita banyak tiru, tengok dia orang potong-potong, kita try tiru bawa. Kita tak ada keunikan kita sendiri. Itu betul, itu kita satu poin yang menarik tu sebenarnya. Bila tak ada keunikan, betul. Kita dapat lihat sekarang dia macam dekat ni arena. Astro Arena. Kita sekarang dapat menyaksikan di mana. Okey, faham. So keunikan. So kita memandang sebenarnya Barber Expo Asia ni dapat menghasilkan satu keunikan lah kan. So aku pun mengharapkan benda yang sama sebenarnya. So dan berborak pasal Barber Expo Asia. Selain daripada Barber Battle, ada juga kelas. Yes. Kita bawa turun Joshua Monaka. Aku ada dengar juga, perlu ke sampai kena bawa orang luar negara untuk datang ke Malaysia? Kenapa sampai macam tu? Tergamaknya. Sampai hati ya. Sampai hati. Kenapa tak ajak papa je? Betul. Kenapa perlu sampai orang luar negara datang ke Malaysia? Bagi korang lah. Ini perspektif kita. Ini kita tak ada menyebelahi siapa-siapa. Kita punya personal perspektif. So personal. Kenapa sampai perlu panggil orang luar negara ni? Joshua Monaka. Kenapa kita kena panggil dia orang datang sini? Sebab satu yang aku boleh nampak ialah membuka mata sendiri dekat barber-barber yang ada kat Malaysia ni. Sebab aku rasa lah sekarang trend barber kat Malaysia ni still muarah kepada fade kan. Low fade, skin fade, burst fade, taper fade, macam-macam fade lah. Memang selalu fokus on the clipper je, potongan. So Josh Lamonaka ni dia punya expertise dia pun power fade, memang power. Tapi dia expertise dia pada rambut-rambut panjang. Rambut-rambut panjang still panjang, tapi ada shape, ada creativity dia kat situ. So macam mana? So barber-barber kat Malaysia ni dia kurang benda tu. Potongan-potongan rambut panjang ni. So nak bawa Josh Lamonaka datang ke Malaysia, ajar kita orang potong-potong rambut panjang. Potong-potong macam potong-potong pokok kau buat supaya membuka mata kat. Tak adalah, sebab kau cakap tadi pasal kita di Malaysia sepatutnya kita ada keunikan sendiri, betul? Yes. So orang akan bertanya cakap, okey, kalau macam tu Malaysia kena ada keunikan sendiri, dan kenapa perlu kena panggil orang luar? Kenapa Malaysia tak ada keunikan ke? Kenapa kena sampai orang luar negara macam tu? Apa respon? Kalau Papa sendiri pula macam mana? Okey, sebenarnya kenapa Joshua Monaka dipanggil? Sebab connecting, iaitu kita perlukan nama-nama besar seperti Wall, Gamma, Uppercut, semua yang antarabangsa. Jadi apabila mereka nama besar melihat Joshua Monaka, mereka tertarik, interested. Tertarik untuk join sekali. So macam itulah, sebab nama dia besar. Okey, jadi kita memang perlukan supporter-supporter daripada brand-brand besar ni. Untuk datang ke sini, untuk buka booth dekat. Takkan nak Barber letak Expo Asia. Aziz ke situ, nanti siapa dia ni? Betul tak? dia ni. Betul kan? Faham, betul. Setuju juga, sebab spending kita nak spend dekat rasanya untuk dekat Josh Lamonaka berpuluh ribu. Sebenarnya dia bukanlah rugi, sebab disebabkan itu yang kita spend itulah banyak lagi benda yang kita boleh connectkan. Betul kata Papa. Betul. Disebabkan itu kita connectkan dengan booth-booth lain, jenama-jenama lain, even Mizutani, jenama gunting yang paling orang kata paling high end lah, pun willing untuk join sekali disebabkan nama Josh Lamonaka. Maybe betul. Kita tak tahu, kita tak adalah assume benda ni betul. Tapi maybe sebab Josh Lamonaka antara orang yang selalu gunakan Mizutani. Okey, itu satu lagi berkenaan dengan career wise. Selalu kalau barber-barber datang ke Barber Expo ke, ataupun dulu kita ada Beauty Expo. Itu antara expo yang paling besar. Dulu kita ada apa lagi? Hairjet pun ada, dan barber-barber battle ataupun expo rambut beauty yang biasa-biasa sebelum-sebelum ni. Cuma daripada segi impact tu, sebenarnya kita boleh tengok trend tu tak agresif sangat.
dia punya impact tu. Maknanya orang datang sekadar melihat, sekadar join the battle, balik macam tu, beli barang dapat murah kat situ. Dulu aku ingat lagi masa kat Beauty Expo orang datang Beauty Expo sebab nak murah. Barang situ nak beli mesin, nak beli gunting, semua murah dekat situ. So dia punya vision tu dah lain dah, bercampur-campur dah macam tu. Tapi bila dekat Barber Expo Asia, yang aku nampak adalah career wise. Tapi bila tanya kepada korang pula tentang career, tentang kerjaya diorang, bila datang ke Barber Expo, diorang meluaskan kerjaya diorang. Sebenarnya apa yang korang nak ulas tentang itu? Bila diorang datang sebenarnya diorang membuka sebenarnya supaya diorang punya kerjaya tu lebih besar lagi. Diorang dah mula making connection. Kau rasa benda tu can happen or not? Boleh menjadi macam tu sebab berbalik pada apa yang kau cakap kan, Beauty Expo ni bukan nak merendahkan Beauty Expo ke apa, tapi Beauty Expo ni sebenarnya dia more apa tu ke arah macam show kecantikan. Oh, kecantikan. Yes. And dia banyak fokus on perempuan. Dan betul. barbering tak ada sangat pun. Selalunya time Beauty Expo dia punya booth barbering tu ada 2 je. Yang lain semua produk-produk muka, campur kosmetik semua lipstick lah, apalah itu kan. Dia tak spesifik makeup lah. Beauty dia memang tak fokus on barbering. So kalau Barber Expo Asia ni dia memang betul-betul fokus on barber dan dia betul-betul bawa semua brand-brand besar yang berkaitan dengan barbering. So kat situ kita boleh memang dapat tarik barber-barber satu Asia kat situ. Semua pergi. Kat situ lah boleh buat connection, boleh buat kawan, boleh lepas ni kita buat event sama-sama. Kat situ lah boleh berkembang lah. Dulu kan dulu sebelum Barber Expo Asia nama dia apa? Retrobi Connect ke apa? Dulu sebelum Barber Expo Asia nama yang dicadangkan sebelum. Yes, Retrobi Connect. Okay. Aku rasa walaupun nama dia sekarang Barber Expo Asia, tapi konsep connect tu masih ada. Betul. Kan? Betul. Sebab kita dah panggil semua negara Asia terutamanya untuk datang. So tinggal apa? Tinggal untuk kita making connection, right? Yes. So untuk Papa sendiri, bila dengar orang luar negara nak datang, apa perasaan Papa ni sebenarnya? Papa rasa macam perlu ke macam adakah something yang positif daripada Papa ataupun something yang Papa rasa macam maksudnya orang luar negara tu bila orang luar negara datang sini lah. Okey, untuk aku nak mereka tahu kita wakil Malaysia adalah wakil dan terima kasih pada Retrobi sebab jadi tuan rumah untuk ni. Jadi dia orang kata merealisasikan. Ini bloopers merealisasi. Okey, jadi okay, membuatkan kita tuan rumah kan, mesti kita rasa bangga. Jadi kita nak kalau boleh kasih all out. Maksudnya semua barber kat Malaysia ni datang. Betul. Tunjukkan kepada mereka yang kita memang solid. Solid. Kita bukan strong. cikai-cikai. Kita support Barber Expo Asia. Yes. Macam tu sebenarnya. Sebab diorang takkan datang satu negara. Betul. Betul tak? Takkan satu contoh lah Indonesia nak datang sini apa dia. Penuh pecah tempat kita yang kat negara kita lah yang datang. Diorang mungkinlah ada beberapa persen datang. Okey, bagus datang kan. Kita yang dekat ni, yang naik bas ni. Betul. Maksudnya yang boleh pergi naik bas lah. Contohlah kan. Bahaya dia yang naik bas. Sampai Sarawak mungkin adalah jauh kan, ada flight kan. Macam tu. Betul. Nak benda tu. Nakkan support daripada industri kita sendiri. Itulah yang mengharap sangat daripada barber Malaysia, terutamanya luar bandar, yang jauh ke yang dekat ke tak kisahlah, datang. Please datang Barber Expo Asia. Tunjukkan kepada dunia yang kita ada. Betul. So settle hari ni punya Skull Republic Barber Podcast. For me aku rasa interesting best walaupun topik kita sebenarnya agak kontroversi kan. Betul pak walaupun kita cerita pasal barber kampung, barber bandar, sebenarnya kita cerita pasal benda ni bukannya ada apa sangat pun. Tak ada pun kita nak merendahkan, tak ada pun kita nak bagi gap. Sekadar menjawab je. Betul. Sama je. Sekadar merungkai. Maybe ada persoalan-persoalan yang orang duk tanya-tanya. Kalau tidak bukan kita yang bercakap pasal benda ni, siapa lagi pak? Takkan borak kedai kopi je sampai bila orang tak tahu. Betul. Tapi kita selalu borak benda macam ni kat kedai kopi, betul. Jarang sebenarnya lah jumpa orang yang bercakap pasal industri. Sebetul. Asyik bercakap pasal klien je. Klien aku ni senang lah tadi, klien aku susah lah tadi. Balik-balik pusing kat situ. Hari ni kita bercakap topik yang lebih besar sedikit tentang konsep barber bandar, barber expo. Tapi sebenarnya dia tak ada konsep. Sebenarnya sama. Kita satu rumpun dan sama-sama pegang gunting. Yes. Sama-sama pegang mesin. Betul. Sama je, sama pegang rambut. Sebab betul. Semua sama je. Sama je. Tak ada beza. Even barber dan salon pun bagi sama je. Betul. Sama industri. Betul. Macam tu. Sama dia macam ni lah rock, dandut,
balada semua kan. Sama je muzik juga. Betul. Ada minat masing-masing. Kadang-kadang orang luar yang duk melaga-laga kan. Yeah. Kita je yang terikut-ikut sangat. Yang komen kita terasa, Ego kita duk so macam tu lah. So rasanya macam tu saja untuk hari ni. Kita akan sambung lagi. Maybe next topic apa rasa bah? Next topic yang best. Apa yang best? Apa next topik Maybe guest kita lain, tapi maybe topik boleh datang pada korang. Topik aku rasa yang menarik Haters. Macam mana nak kawal haters? Ha. Kawal haters. Kawal haters dalam ni, bubble lah. Dalam bubble, haters bubble yang buat fake account ni. Ha, itu. Oh. Kepada yang mendengar tu, haters tu yang mendengar tu, jaga-jaga. Panas. Kau apa topik kau rasa yang best? Topik yang best kita rasa boleh cakap pasal journey seorang barber tu kot. Transformasi. Aku lebih suka transformasi sebenarnya. Macam mana kita nak capai satu benda yang baru. Betul. Okey, benda tu transformasi. Lebih kurang macam tu lah. Betul. Janganlah kita takut lama. Dan sebenarnya boring kita boleh bawa drag balik lah Pak. Saya ingat lagi Pak, masa kat Kedah dulu Papa dengan Firdaus ada buat talk macam debate kan antara owner dengan barber. It's a good thing mah, kita boleh buat balik. Kan? Boleh cerita okey ke? Kan? Tapi aku tak nak dengan Daus lagi lah. Boleh. So itu saja Skull Republic Barber Podcast. See you Okay, thank you. Bye bye. when we see you.